Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita nak bincang soalan yang kedua. Okay, kalau kita tengok kat sini ialah soalan suruh sediakan akaun perdagangan dan untung rugi dengan penyata kedudukan kewangan. Okay, kita tengok sikit sebelum cikgu beri jawapan dia. Okay, tengok kat sini, ini adalah perniagaan Sulami Enterprise beroperasi di Bandar Kuala Terengganu. Debit dan kredit, ingat bila imbangan duga, nanti conteng dekat soalan debit ni tulis A, B, ABET. Maknanya dekat sebelah debit, aset dan belanja. Okay, kat kredit ni tulis leh. Liability, equity hasil, dia duduk sebelah kredit. Dan kena ingat jugalah catatan kontra tu. Okay, so tengok sini ada modal awal kenderaan, sud nilai terkumpul kenderaan, lengkapan, sud nilai terkumpul lengkapan, akaun belum terima, ni akaun belum terima, ni akaun belum bayar. Pinjaman, bank, tunai, ambilan, peruntukan hutang ragu, inventory 1 jom maknanya awal, inventory awal. Belian dan jualan, so kita baca ni dulu belian, yang sebelah debit dan maknanya selepas dia. So ni jualan lah sebelah kredit. Ulangan masuk, angkutan masuk, diskaun diberi, promosi, belanja am, gaji, komisen, sewa, faedah atas pinjaman, utility. So nilai dia samalah. 262, 864. Sepatutnya seimbang. So kita tengok maklumat tambahan sikit. Di mana dia kata inventory pada 31 Mei ada 3 produk ni. Ingat bila inventory ambillah nilai terendah ataupun takak kita panggil. Terendah antara kos atau pasaran. Terendah tak kira lah produk A mana yang terendah. Yang ni harga kos ambil 8250. Tambah produk B yang rendah harga pasaran. Tambah 2568. Produk C yang rendah ialah harga kos. Tambah 3444. So kita dapatlah inventory akhir. So inventory akhir masuk 2. Mesti maklumat tambahan masuk ataupun rekod 2 kali. So kita rekod yang pertama, boleh conteng dekat soalan tu. Inventory akhir, 31 akhir masuk dekat Apor, kat akaun perdagangan. Akaun perdagangan, kos jualan satu lagi masuk dekat penyata kedudukan kewangan PKK kat aset semasa. Okay, yang kedua, bil elektrik bulan Mei 210 masih belum dibayar. So kita tengok kat tadi, bil elektrik tadi dia ada utility. So kena guna perkataan utility lah. Jangan direka elektrik pula. Utility. Okay. So yang pertama, utility masih belum bayar. Bila belum bayar, belum terima, kena tambah. So tambah dekat utility nanti. So utility tu letak dekat akaun rugi belanja nilai baru. Okay. Dan 210 masih belum dibayar. Wujudkan satu lagi akaun baru namanya utility belum bayar. So yang ni letak dekat penyata kedudukan kewangan liability semasa. Okay, utility belum bayar 210. Okay, pinjaman berkadar faedah 5% tahun akan matang pada 31 Disember 2024. Bila disebut matang, ingat bila disebut matang, maknanya kita kena carilah sama ada dia liability semasa ataupun bukan. Macam mana? Kita tengok ni, kita tutup pada 31 Mei 2021. Dan pada 31 Mei ni 2021 sampai ke matang dia 31 Disember 2024. Maknanya lebih setahun. Betul tak? Bila lebih setahun, pinjaman yang ada dekat soalan tu kita letak dia dekat liability bukan semasa. Tu cara nak carilah. Okay, bila sebut matang ni. Okay, satu situ. Kemudian kita nak cari faedah baru. Bila sebut faedah kena carilah. Jadi faedah 5/100 darab dengan pinjaman yang ada dekat soalan. So pinjaman yang ada dekat soalan kat sini, kita tengok ialah ni lah 12,000. So kita nak cari pinjaman yang baru. Faedah atas pinjaman. Bukan pinjaman, faedah atas pinjaman yang baru. Kita dapat nilai tu, kita letak dia dekat akaun rugi belanja. Itu satu. Okay. Kemudian kita bandingkan. Sini dah ada dah faedah atas pinjaman ni. 550. Maknanya yang ni telah dibayar lah ni. So tadi kita kira, kalau ikutnya kita kira tadi faedah yang baru tadi. 5/100 darab 12,000 kita dapat 600. Yang tu letak kat belanja. Sepatutnya 600 berlaku tapi kita dah bayar 550. Yang ni yang dah bayar. So 550 maknanya masih ada lagi yang belum bayar. So yang belum bayar tu kita kena wujudkan akaun baru. Faedah pinjaman belum bayar.
600 tolak 550 ada 50 lagi. So faedah pinjaman belum bayar tu kita kena letak dia dekat penyata kedudukan kewangan liability semasa. Mesti dua akaun, mesti dua benda. Okay, sepanjang tempoh kewangan pemilik telah ambil barang niaga 550 untuk kegunaan keluarga. Perkara ini telah direkod sebagai belanja am. Jadi ambilan kat sini ada kegunaan keluarga, maknanya ambilan berlaku. So 550 kita rekod dekat ambilan. Okay, 550 tambahlah dengan soalan dah ada ambilan, tambah dengan nilai tu. Nanti kita rekod dia dekat equity pemilik. Dekat penyata kedudukan kewangan tu satu. Okay, satu lagi dia kata diambil tapi dia rekod dekat belanja am. Jadi belanja am dah ada dekat soalan, tolak lah belanja am nanti. Okay, dekat soalan kita dah ada. Baiki je dekat sini. Belanja am kita ada 1,200, maka kita tolaklah dengan 550. Yang kita tersalah rekod ni. So nilai baru ni kita nak nilai baru ni kita nak kita rekod dia dekat akaun terugi bahagian belanja. Okey, itu satu. Sikit lagi. Sewa dibayar setiap suku tahun. Sewa dibayar termasuk 2550 bagi suku tahun berakhir 30 Jun 2021. So sewa. So kita nak cari sewa jadi 2550. Dia kata suku tahun, maknanya 3 bulan lah. 2550 bahagi 3. Bagi 3, maka kita dapat 850. Okay, 850. Dan 850 tu kita nak cari. Kita nak masuk dekat sini di mana dia kata sewa dibayar bagi suku tahun berakhir 30 Jun. Sedangkan kita nak tutup pada 31 Mei. Maknanya ada terlebih sebulan lah. Ya, ada terlebih sebulan. Jadi 850 tu adalah kita nak kira sebulan tadi, 850 tu terlebih bayar lah. Maka kita wujud akaun baru namanya sewa prabayar. Yang 850 sewa prabayar. Letak dekat penyata kedudukan kewangan aset semasa. 850. Kemudian sewa maknanya ada terlebih sebulan. Jadi dekat sewa sini nanti sewa ni 11,050, maka tolaklah yang terlebih tadi. Tolak 850. Maka kat sini kita rekod sewa yang baru lah nanti. Kan nilai yang baru. So letak dia dekat akaun terugi bahagian belanja. Okey. Catat sikit. Skeping cek tak laku telah direkod tetapi pembatalan diskaun diberi berjumlah 80 masih belum direkod. Okey. So yang ni anak pelajar conteng dekat diskaun diberi, dekat soalan dia dah diskaun diberi, tolak je lah. Dia tolak 80 sebab dia dah jadi diskaun diberi dibatalkan pula. Okey, tolak 80. So dekat soalan nanti kita akan rekod nilai barulah diskaun diberi. Conteng dekat soalan tu. Soalan dia 630 tadi tolak dengan 80. So 550 kita rekod dia dekat akaun terugi bahagian belanja. Dari situ satu, 80. Dan satu lagi nak rekod di mana? Okay. Dia mesti ada lagi So kat mana kita nak rekod bila diskaun diberi telah dibatalkan, kita rekodlah dekat akaun belum terima. Okay. Jadi akaun belum terima, hutang dia semakin bertambah lah sebab diskaun tadi telah dibatalkan. Maka dekat akaun belum terima, tambahlah 80. Okay, contoh dekat soalan tu, akaun belum terima tambah 80. So 9880 lah akaun belum terima. Nilai baru nanti, rekod dia di penyata kedudukan kewangan aset semasa. Okay, nak cari peruntukan teragu 5% atas akaun belum terima bersih. So PHR dia 5 bahagi 100 darab nilai yang telah kita tambah dengan 80 ni, ABT. So, tadi nilai baru ABT 9880, kita darab 5 bahagi 100. Kita akan dapat jawapan 494. Jadi dekat rekod dia di penyata kedudukan kewangan ke aset semasa. Akaun belum terima tolak peruntukan teragu. So nilai tu rekod di situ. Sebanyak 494. Okay, satu di PKK. Satu lagi nak tahu di hasil atau belanja, bandingkan. So tadi kita dapat 494. So bandingkan dengan yang dah ada di soalan. Okay, kat sini.
Okay, kita tengok kat sini 597 pihak syarat dia tiba-tiba berkurang ke 494. Maknanya ada pengurangan kat situ. Berapa beza dia? Tolak 597 tolak 494 tadi. So beza dia 103. 103. So ada berlaku pengurangan. So bila pengurangan kita akan letak nilai baru nanti dekat hasil. So rekod satu lagi dekat hasil. Akaun untuk rugi hasil. Butir dia pengurangan peruntukan hutang ragu ataupun hutang ragu saja ambil 103. Perbezaan harga tu. Okay. Last sekali, susut nilai aset bukan semasa. Nak cari susut nilai kenderaan ikut baki berkurangan 10% setahun. Ingat, bila baki kena tolak. Okay, 10%. So, tengok ni nak tolak apa, tengok sini. Kenderaan. Ni, tolak susut nilai tu kumpul. Nampak tak dia berbeza? Satu debit, satu kredit. Maknanya bila berbeza debit kredit kena tolak. Kalau nak cari baki. So kenderaan 65,000 tolak 12,350. Lepas tu darat dengan peratus dia. Okay, darat dengan peratus dia 10 bagi 100. Dapat asuk nilai. So jawapan tu letak dekat akaun untuk rugi belanja. Tu satu. Asuk nilai. Kemudian, satu lagi wujudkan susut nilai terkumpul. Okay, susut nilai terkumpul kenderaan. Sini ada dah ni, susut nilai terkumpul kenderaan. Hak lama, campur dengan jawapan hak kita baru dapat tadi. Okay, campur jawapan tadi, letaklah dia dekat penyata kedudukan kewangan dekat aset bukan semasa. Kenderaan tolak susut nilai terkumpul. Situ kumpulkan dia. Okay, so dua benda. Okay, dan yang terakhir ialah cari lengkapan garis lurus 10% tahun. Garis lurus dia macam atas kos. Darab direct je. Okay, cari yang lengkapan 10%. Mana lengkapan tadi? Dekat soalan. So lengkapan ni 12,000 darab 10 bagi 100. Kita dapat asuk nilai baru. Asuk nilai tu kita letak dia dekat akaun tu rugi belanja. Tu satu. Satu lagi. Wujudkan, dia dah ada ni, tambah kat sini. Susut nilai terkumpul lengkapan. 2,400 campur dengan nilai yang kita cari saat ni. Nilai baru saat ni. So kita dapat asal nilai terkumpul lengkapan yang baru, kita rekod dia dekat penyata kedudukan kewangan bahagian aset bukan semasa. Lengkapan tolak asal nilai terkumpul lengkapan. Kumpulkan di situ. Okey. So soalan kata anda dikendaki menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mei 2021 13 markah. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Mei 2021 12 markah. Jadi cikgu nak tunjuk jawapan ni lah. Okey. Dan boleh cek dengan jawapan yang cikgu suruh jawab dah itu. Okey, cek jawapan masing-masing. Kalau betul beri markah dia. Okay, Sulaiman Enterprise, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mei 2021. Tajuk kena lengkap. Sama juga kerja khusus. Tajuk lengkap. Biar ada nama perniagaan kat atas. Baru akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mei 2021. Okey. So kita wujudkan 3 ruangan ya. 3 ruangan. RM. Okey, ini jualan salin saja daripada soalan. 158905 tolak pulangan masuk 1255. So pulangan masuk 1 markah. Okay. Ikut soalan, kalau soalan kata pulangan masuk lah dia. Kalau dia kata pulangan keluar lah. Kalau sebut pulangan jualan, buat pulangan jualan. Ikut soalan kata. Okay, tolak dapat 157650. Okay, kemudian settle kat sini. Okay, tolak kos jualan mesti inventory awal dulu. 13250 letak di tengah-tengah. Begitu juga kerja khusus. Mesti ada perkataan cikgu relate dengan kerja khusus sekali ya. Maknanya cikgu perbetulkan siapa yang salah dekat kerja khusus tu. Mesti tolak kos jualan. Mesti ada inventory awal. Letak tengah-tengah. Dia kata tak ada inventory. Letak kosong lah sini. Okay, kat kerja khusus letak kosong. Jangan tak ada inventory awal. Letak inventory awal kosong. Okay. Cikgu tegur selalu mengenai kerja khusus yang dibuat. Letak kosong sini kerja khusus. Okay. Kemudian masuk belian and the gang semua. Okay. So sini inventory awal letak di tengah 13,250. Okay. Belian letak di ruangan pertama 95678. Tambah angkutan masuk 300. Ini salin direct daripada soalan je. Garis. Jumlah letak di tengah.
95,978. Okey, kita dongok kat atas, ni nilai dia. So kita tambahlah dengan yang kita dongok ni. 109,228. Okey, tolak inventory akhir yang kita campur 3 produk yang nilai rendah tadi. Okey, kita campur kita dapat 14,262. So satu markah kat sini. Okey, jadi kita tolak dulu, kita dapat 94,966. Ini butihnya kos jualan. Okey, ini butih kos jualan. Letak balik kat sini kos jualan. So one off on figure. Okay, nak dapat one off ni, syarat dia untuk dapat kos jualan ni, one off ni mesti ada butih inventory awal, belian dan inventory akhir. Itu syarat asas untuk dapat markah untuk kos jualan. Jadi kena adalah inventory awal, belian, inventory akhir. Itu syarat asas dia. Okay, untuk dapat one off di sini. Jadi kita dongok ke atas, kita ada jualan bersih, tolak kos jualan, kita dapat 62,084 sebutir untung kasar. Kena tulis ni untung kasar. Kalau dapat kurungan, dapat negatif, tulislah rugi kasar. Kena ada perkataan dia, satu markah kat sini. Okay, tambah hasil, tu tadi kita kira sama ada nak guna butir hutang ragu ataupun pengurangan peruntukan hutang ragu. Yang tadi kita kira beza tadi. 597 tolak 494. 103 letak di ruangan kedua. Satu markah. Satu lagi kita ada commission. Yang ni kena tengoklah dekat imbangan duga tadi. Yang cikgu ajar tadi lah. Aset belanja letak kat debit, less letak kat kredit. So kita tengok dekat kredit akan ada commission hasil 3,900. So kita tambah dua-dua garis, tambah jumlah letak ujung. 4,003. Okay, kita dongok ke atas, ni lah partner dia. So tambah dengan 62,684. Kira jumlah dulu. Account ni dia mementingkan jumlah. Kira jumlah, jangan biarkan kosong. Okay, kira jumlah dulu. So 6,687. Okay, baru tolak belanja. Yang ni yang melibatkan yang ada dalam soalan ataupun maklumat tambahan tadi yang cikgu ajar tadi. So cikgu tunjuk kat sini, diskaun diberi. Okay, kalau terlepas ada jalan kerja kat sini. Okay, diskaun diberi 550, satu markah letak di ruangan kedua. Belanja am 650, satu markah. Ini mesti pelarasan nilai baru yang dah kita kira. Okay, sewa 10,200, satu markah. Faedah atas pinjaman 600, satu markah. Ini utility 1578, satu markah. Susun nilai kenderaan yang cikgu ajar tadi. Okay, nilainya 5265 one off on figure. Okay. Susun nilai lengkapan 1,200, satu markah. Okay, yang ni salingnya daripada soalan promosi 1340, gaji 36,000. Okay, cek jawapan anak pelajar sama tak? Sama, bagi markah. Okay, campur belaka garis jumlah letak ujung 57383. Lagi penting kira jumlah. Okay, dongok ke atas, so ni partner je. 66687. So tolaklah dengan belanja. 57383 dapat positif. 9304 positif, kena ada perkataan untung bersih. Kalau kita tolak dapat negatif, tulis rugi bersih. One off on figure. Biasa on figure, one off ni mesti plus word. Dia nak juga word ni word untuk bersih. Sama kat kerja kursus, pastikan anak pelajar tulis perkataan sini. Untung bersih ke rugi bersih. Ni pun cikgu nak juga kos jualan dengan untung kasar. Biar ada word dia, perkataan dia. Okay, kalau kita kira cukuplah 13 markah kat sini. Okay, so satu. Dan yang terakhir ialah jawapan 2B. Okay, Sulaimi Enterprise mesti ada tajuk perniagaan. Kemudian penyata kedudukan kewangan pada 31 Mei 2021. Okay, nak buat 3 line boleh, nak buat 4 line pun boleh macam buku teks. Okay. RM, kos, susun nilai terkumpul dan nilai buku. Kalau ada satu lagi, ruangan kosong lah satu lagi, RM. Okay, aset bukan semasa, kenderaan, salin je 65,000. Okay, yang ni cikgu masukkan tadi, susun nilai terkumpul tadi. Campurkan yang lama dengan susun nilai yang baru. 17,615. Tolak dia, dapat nilai buku. Kos tolak senilai terkumpul, dapat nilai buku. 47,385. One off sini, on figure. Okay, lengkapan, ambil nilai dia 12,000. Yang ni yang cikgu cerita tadi, senilai terkumpul. Senilai terkumpul yang lama dalam soalan. Tambah susun nilai yang kita cari dekat 2A tadi. So 3,600. Tolak dapat 8,400. One off sini.
Okey, so campur dua-dua ni dapat 55,785. So kalau kita buat 3 ruangan letak kat nilai buku sini bawah dia dah. Kalau buat 4 ruangan letak kat nilai ujung ni. Nilai mana ujung ni untuk jumlah. Okey, yang buat 4 kotak 4 ruangan. So sini letak sini jumlah. Okey, aset semasa tunai salin je letak ruangan kedua 1160. Okey, bank 10983. Kemudian akaun belum terima yang kita tambah tadi, tambah dengan diskaun diberi dibatalkan tu 9880, tolak peruntukan hutang ragu 494. Yang ni yang kita darab tadi kita darab 5 bagi 100 tadi. So letak di ruangan pertama, kemudian jumlah di ruangan kedua. Tolak kat sini. Jadi jawapan ni 9388, one off dekat jumlah. Pentingnya jumlah ni. Okay. Inventory akhir kena sama dengan akaun perdagangan tadi yang kita ambil 3 produk yang rendah tu. 14262. Okay, sewa prabayar 850 yang ni cikgu cerita tadi ni. Sewa prabayar tadi. Okay, satu markah. So campur semua jumlah letak di ruangan kedua juga. 36641. Ini kalau yang buat 3 kotak. 3 ruangan ni. Okay. Kalau awak buat 4 ruangan, macam buku tab, maknanya ancok je lah satu ke belakang. Okay. Yang ini, ancok je ke kotak yang ketiga. Manakala ABT dengan PHR ni, ancok ke ruangan kedua. Okay. Kena pandai ancok sikit ancok dia. Okay. Ancok satu kotak je. Yang ni pun sama, ancok satu kotak. Jadi maknanya jumlah ni akan duduk di kotak yang ketiga lah. Sebab kita ancok satu kotak kan. Duduk sini. Ini kalau yang buat 4 ruangan. Okay. Ada ruangan jumlah segitu. Okay, boleh cara nak letak kotak dia. Okey, tolak liability semasa. Okey, yang ni yang 3 kotak. Aku cek 3 ruangan ni. Letak dia di ruangan pertama lah kalau 3 ruangan macam ni. Okey, akaun belum bayar 5890. Utility belum bayar 210. Yang ni kita tambah faedah pinjaman belum bayar. Yang kita baru wujud juga 50 tadi. So garis jumlah letak di ruangan kedua. Okey, jumlah. Biar sama. Kalau kita dongok kat atas, ada jumlah aset semasa atas. Atau dongok kat atas ada jumlah aset semasa. Jadi jumlah aset semasa tolak jumlah liability semasa. Okey, ada garis satu ke sini. Garis. Letak jumlah kat ujung. Yang ketiga lah. Ruangan yang ketiga. 30491 butirnya modal kerja. Okey, modal kerja kena ada untuk dapat markah. One off. Okey. So hujung dengan hujung kita dongok kat atas. Kita dongok kat atas nilai yang kita akan jumpa. So campurlah dua-dua ni. 55786 campur 30,491 kita dah dapat angka imbang 56276. Okey, ni satu angka imbang lah, garis dia. 56276. Okey, ni yang buat 3 ruangan. Kalau buat 4 ruangan, maknanya ancoklah satu. So liability semasa ni kita ancok dia ke yang kedua. Dan jumlah dia ni kita ancok yang ketiga. Jadi nanti kalau kita dongok kat atas, jumlah dengan jumlah lah. Dan modal kerja ni jawapan ni kita ancok kat ruangan yang keempat tu. Okey, ada satu lagi lah. Sepatutnya kalau yang kita buat 4 ruangan ikut buku tab. So jumlah letaklah hujung ni. So jumlah ni kita 30491 ni modal kerja. Okey, so kalau kita dongok kat atas, kalau dia 4 ruangan sama, kita akan jumpa dengan jumlah aset bukan semasa kat sini. So campur lah. Jadi dekat ujung ni kita akan dapat angka imbang ni, kita akan anjak satu ke ujung. 5 berapa? Angka imbang ni 56286. Letak kat ujung. Okey, sama je kalau buat 3 ruangan ataupun 4 ruangan. Kita kena pandailah anjak sikit. Anjak satu line tu. Okey. 86276 angka imbang dia. Dan yang terakhir ialah equity pemilik. So equity pemilik kalau dia guna 3 ruangan, letaklah ruangan ujung, ruangan yang ketiga ni. Kalau kita buat 4 ruangan, macam buku tab, kita letak dia kat ruangan keempat. Anjak satu. Letak kat ruangan keempat belaka. Tak ada masalah sebenarnya. So equity pemilik, modal awal, salin je, iaitu 66822 tambah untung bersih. Biar sama dengan 2A tadilah. Kalau kita dapat rugi bersih, kena tolak rugi bersih. Okay, so ini kita dapat untung 9304. So untung ni ada markah kat sini, one off. Maknanya ambil jawapan 2A tadi, salin balik. So campur dulu. Ingat, akaun ni dia mementingkan jumlah. Okay, dan biar tambah dulu macam matematik juga. Tambah dulu baru tolak. Cikgu tambah, ada yang suka buat modal awal dia tolak ambilang, dia tambah untung bersih. Jadi terbalik. Okay, kita
Kita guna sama macam matematik, tambah dulu baru tolak. Bukan tolak dulu baru tambah. Jadi betulkan yang biasa kita buat salah tu. Ni teguran untuk yang suka buat tolak dulu. Okay, dia suka buat tolak, ambilan boleh tambah untuk bersih. Aku tegur lalu sini. Jadi modal awal tambah dulu. Tambah untuk bersih. Kalau dapat rugi, tolak as tu. Tolak rugi bersih. Baru kira jumlah, baru tolak ambilan. Jumlah dulu kira. Baru tolak ambilan. So, yang ni kita campur. Ni 1850, satu markah. Okey, So, kita dongok kat atas, kita dapat tadi jumlah yang kita dah tambah untuk bersih. Tolak ambilan. So, kita kira jumlah 74276. Butir dia apa? Modal akhir. Kalau kat sini modal awal, sini modal akhir. Kalau nak guna macam ni, modal 1 Jun 2020, sini modal 31 Mei 2021. Dia kena konsisten. Kena konsisten lah. Kalau nak guna tarikh, biar tarikh kat sini. Kalau nak guna modal awal, modal akhir sini. Okay, one of plus word. Jadi dia nak ada perkataan word ni. So penting lain-kali tulis lah. Modal awal, modal akhir. Okay. Kadang-kadang skema ni dia nak word. So bila dia nak word, sakit lah kita. Kalau kita tak buat, butir kat sini. Dan yang terakhir ialah liability bukan semasa, pinjaman 12,000, satu markah. So, kalau kita dongok ke atas, kita akan tambah dengan modal akhir ni. 74,276 tambah 12,000. So angka imbang yang sama 86,276. Okey, so kalau kita campur 12 markah lah kat sini. Okey. Ada soalan kat sini? Tadi cikgu stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.